Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran grafik komunikasi teknikal bagi tajuk lukisan bangunan. Okay, di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat mengenal pasti jenis-jenis bumbung. Yang kedua, membina lukisan bumbung. Okey, bumbung merupakan struktur paling atas yang digunakan untuk melindungi bangunan dari kesan cuaca seperti panas, hujan, angin dan habuk. Bumbung juga menambahkan kecantikan pada suatu bangunan di mana kecerunan bumbung mestilah melebihi 10 darjah. Okay, bumbung terdiri daripada 3 jenis. Kita ada bumbung tebing atau tebalaya, bumbung limas atau bumbung limas Belanda. Okey, so sekarang ni kita tengok macam mana bentuk bumbung tebalaya, bumbung limas dan bumbung limas Belanda. Okey, di sini ada menunjukkan contoh-contoh bumbung. Okey, kita ada bumbung tebing atau tebalaya, kita ada bumbung limas dan akhir sekali bumbung limas Belanda. Okey, jadi di sini pelajar kena tahu perbezaan antara bumbung tebing atau bumbung limas dan limas Belanda. So, apa yang pelajar kena perhatikan dekat sini, lukisan pada pandangan pelan bumbung tebing ni macam mana. Okay, dia ada pembagi dua and then bahagian hujung dia lurus, yang mana kemudiannya pada pandangan sisi, pada pandangan sisi perabung dia berbentuk V selari dengan atap, okey, ataupun alas bumbung. Yang mana untuk bumbung limas, okey, pada bahagian pelan dia ada bentuk segitiga sini. Okey, segitiga sini kesan daripada pada pandangan hadapan dia condong ke sini. Okey, kecondongan ini adalah bersudut 30 darjah. Okey, sudut 30 darjah and then pada pandangan sisi juga. Okey, sudut dia kat sini 30 darjah. Sini pun 30 darjah. Okey. Jadi dia punya perabung dia ini dia punya perabung. Okey, ada double line kat bawah ini. So ini dia punya perabung. Kalau kita tengok perabung untuk bumbung limas, dia bentuk mendatar, manakala perabung untuk bumbung tebing atau tebalaya dia mengikut selari dengan alas bumbung ataupun atap tadi. Okey, yang ini mendatar. Okey, pada pandangan hadapan kedua-duanya mendatar. Okey, bumbung limas pun mendatar, bumbung tebing layar pun mendatar dia punya perabung. Okey. Kemudian bumbung limas Belanda. Bumbung limas Belanda kita boleh kategorikan gabungan antara bumbung tebing layar dengan bumbung limas. Kalau kita tengok pada pandangan atas, pandangan pelan, okey, dia ada satu, kat hujung dia ada satu garisan mendatar. So sini sudut dia 45 darjah. Okey. So ini kesan daripada, kalau kita tengok daripada pandangan hadapan, dia ada garisan menegak dan kecondongan kat sini. So condong kat sini dengan condong pada pandangan sisi dia 30 darjah. Okey, untuk perabung dia ada perabung secara mendatar dan perabung dia kat atas ni dia ikut selari dengan
alas bumbung ataupun atap. Okey, so ini perbezaan antara bumbung tebing atau tebalaya dengan bumbung limas dan bumbung limas Belanda. Okey, seterusnya kita pergi ke kaedah. Kaedah membina bumbung, bumbung tebing atau tebalaya. So ini pada pandangan atas ni kalau kita perhatikan, okey, terdapat garisan putus-putus. Yang garisan putus-putus ini merujuk kepada dinding bangunan berdasarkan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, disebabkan dia melukis bumbung. So bumbung ini adalah garisan objek yang mana dinding ni dia terlindung. So macam mana kita nak membina lukisan bumbung ini? Okey, langkah pertama, daripada pandangan pelan kita unjurkan 45 darjah. 45 darjah ke bawah dengan 45 darjah ke atas. Dan akhirnya kat sini akan bertemu satu titik persilangan. So daripada titik persilangan ini kita unjurkan secara mendatar untuk mendapatkan garisan tengah bumbung pada pandangan pelan. Okey. Kemudian langkah kedua, daripada pandangan pandangan sisi, dinding pandangan sisi kita unjurkan ke atas supaya kita dapat pembahagi ortografik kat sini. Pembahagi unjuran ortografik 45 darjah. Okey, so daripada situ kita boleh juga unjurkan dari pandangan hadapan ke sisi untuk dapatkan ketinggian perabung ni. Okey, so daripada situ daripada pandangan pelan kita unjurkan ke bawah untuk dapat dia punya kelebaran bumbung tadi. Okey, so daripada sini kita bawa ke bawah, and then daripada atas ni pun kita bawa ke bawah. So daripada pandangan sisi kita nampak dia punya kelebaran dia dari titik sini sampai titik sini. Seterusnya, okey, kita boleh dapat kita punya perabung. Perabung untuk pandangan sisi. Yang mana perabung tu macam saya kata tadi, dia selari dengan alas bumbung ataupun atap. So daripada pandangan hadapan kita unjurkan ke sisi. So kat sini kita dapat ketinggian perabung tu. Okey. And then kita unjurkan selari lah. Okay, setelah kita unjurkan secara selari perabung tu, daripada pandangan sisi kita lengkapkan ketinggian dinding. Okey, so dinding dari bawah ni kita lengkapkan sampai atas. Ini ketinggian dinding. So bila kita buat rumah nanti, untuk ceiling dia start daripada sini. Okey, ceiling dia tak start kat bawah ni. Dia start daripada atas ni. Atas ketinggian dinding tu. Okey, itu untuk membina bumbung tebing ataupun tebalaya. Okey, seterusnya membina bumbung jenis bumbung limas. Okey, kaedah dia sama juga macam tadi. Yang pertama, daripada pandangan atas kita selesaikan dulu untuk mendapatkan dia punya garisan tengah. Okey, dekat sini saya unjurkan 45 darjah. Sini pun kita unjurkan 45 darjah. So kita dapat garisan tengah. Okey, so garisan persilangan ini pastikan dia sama dengan pandangan hadapan dia. So daripada sini kita teruskan garisan objek. So kita dapat pandangan atas bagi bumbung.
Okey, seterusnya macam biasa kita buat pembahagi unjuran ortografik. Kita unjur daripada ujung bumbung kalau dia dah bagi. Kalau dia tak bagi, kita boleh unjur juga daripada unjuran dinding. Dinding dari pandangan sisi dan pandangan pelan. So, bila kita dah dapat unjuran pembahagi unjuran yang 45 darjah tu, kat sini saya mulakan dengan unjur ketinggian bumbung tu tadi. Okey, saya unjurkan ketinggian bumbung. Okey, daripada situ, daripada sini saya unjurkan 30 darjah. Kita dapat titik persilangan dekat sini. Okey, kalau saya tak unjur 30 darjah pun, saya boleh unjur daripada pandangan atas, bawa ke bawah, and then pada pandangan hadapan, bawa ke pandangan sisi. So, kita dapat titik persilangan dekat situ. Okey. Andai kata kita tak dapat pandangan pelan, kita boleh unjur 30 darjah dekat sini. Okey, daripada pandangan pelan, kita unjur sini 45 darjah. Okey, mudah saja. Seterusnya, bumbung limas Belanda. Okey. Limas Belanda, dia punya pandangan hadapan dia kat sini. Dia ada ketinggian dia ini. Okey. Okey, cara dia sama saja macam tadi. Kita nak dapatkan dia punya garisan tengah ini. So, daripada sini, daripada pandangan hadapan, kita unjuk ke pandangan pelan. Dan seterusnya kita lengkapkan pandangan pelan dia dekat sini. Macam ni. Okey. So, daripada situ kita unjurkan kepada pandangan sisi. Kita bina 30 darjah dulu. Dapatkan titik persilangan. Ataupun daripada pandangan pelan, kita unjurkan ke bawah. Unjurkan kepada pandangan sisi. Dari pelan ni juga kita unjurkan ke pandangan hadapan, seterusnya ke sisi. So, kita akan dapat titik persilangan dekat sini. Okey, seterusnya dia punya perabung bahagian bawah, and then perabung pada bahagian atas. Okey, perabung bahagian atas dia selari dengan atap ataupun alas bumbung. Perabung bahagian bawah dia selari dengan lantai. Okey, seterusnya soalan nombor 12 disuruh kita lengkapkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, pertama sekali dekat sini kita lengkapkan pandangan atas dulu. Okey, untuk melengkapkan pandangan atas, saya bagi clue mudah dulu. Okey, kalau kita tengok pada pandangan atas, dia terdiri daripada dua segi empat. Satu segi empat yang ini, yang besar ini. Okay, and then satu lagi segi empat yang kecil macam ni. So, untuk selesaikan lukisan pandangan pelan macam ni. Okay, kita tengok yang pada objek 3D kat sini, bahagian yang melintang itu kita gunakan bumbung limas. Okey, manakala bahagian yang sisi ni kita menggunakan bumbung tebing. So, apa yang saya akan buat dekat sini, daripada pandangan atas, saya dapatkan 45 darjah. So, sini saya dapatkan 45 darjah kat sini.
Okey, dan daripada sini persilangan 2 saya dapat puncak. Saya sambungkan kedua-dua puncak tu. Okey, seterusnya. Yang langkah pertama tadi saya akan selesaikan dulu. Dia clue dia, kita selesaikan dulu petak yang besar. Kenapa kena selesaikan dulu petak yang besar? Sebab ini dinding yang paling besar. Okey, ruang dinding yang paling besar, jadi saya selesaikan dulu yang ini. So daripada sini baru saya selesaikan yang petak yang kecil ni. Okey, nak selesai yang petak yang kecil, kita tengok di sini dia menggunakan bumbung tebing. So daripada sini saya akan bahagikan dua, ataupun saya buat 45 darjah sini and 45 darjah sini. So daripada sini saya akan unjuk sampai ke sini. Okey, saya akan unjuk sampai sini sampai dia bersilang dekat bumbung yang mula-mula kita buat tu. Okey, maka terhasillah bumbung dia macam ni. So daripada sini okey, saya padamkan, saya dakenkan mana yang penting. So saya lengkapkan semula. Yang ini pergi ke sini. Okey, seterusnya yang ini kita pergikan ke sini. Okey, so kita tengok dulu jawapan, betul tak? Okey, so kita dah unjuk, kita dapatlah macam ni. So ini saya dakenkan. Okey, daripada sini kita lengkapkan pandangan hadapan. Okey, kita lengkapkan pandangan hadapan. Daripada pandangan pelan, kita unjurkan ke bawah. Okey, yang ini kita unjurkan ke bawah. Ini titik persilangan ni pun kita unjurkan ke bawah. Ini pun kita unjur ke bawah. Maka daripada sini, okey, terhasil reka bentuk bumbung pada pandangan hadapan. Seterusnya, pada pandangan sisi, kita unjurkan daripada pandangan pelan dan pandangan hadapan ke sisi. Okey, so kat sini pada pandangan sisi, kita nampak permukaan ini dan permukaan ini. Okey, so kita unjur. Maka terhasillah pandangan sisi untuk bumbung kita. Okey, saya rasa setakat ini saja. Pelajar boleh teruskan latihan untuk soalan 13, 14 dan seterusnya. Sekian, terima kasih.